semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik 3.3 iaitu sistem pencernaan manusia. Apabila kita makan, bagaimanakah makanan yang kita makan tu dicernakan? Sebelum kita tengok proses dia, kita kena faham dulu apakah definisi pencernaan makanan. Definisi ialah maksud. Apakah maksud pencernaan makanan? Cikgu Teo bahagikan definisi ini kepada 3 isi penting supaya senang kita nak ingat ya. Yang pertama, isi pertama adalah pencernaan ialah proses penguraian makanan. Okey, proses penguraian makanan yang kompleks dan besar. Penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada apa? Kepada molekul yang lebih ringkas, kecil dan boleh larut. Kenapa kita nak uraikan dia? Isi ketiga, supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Kena ingat definisi ni ya. Seterusnya, pencernaan ini sebenarnya dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal ni sebenarnya kita potong-potong makanan saja. Makanan yang lebih besar kita potong-potong dia supaya dia jadi lebih kecil. Okey? So, pemecahan makanan kepada cebisan yang kecil dan berlaku di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Dan pencernaan fizikal ini juga melibatkan peristalsis. Apakah maksud peristalsis? Sebentar lagi kita akan tengok dengan lebih lanjut. Untuk pencernaan kimia pula terlibat secara kimia. Maksudnya ada tindak balas yang berlaku. Jadi pencernaan kimia ini adalah proses penguraian makanan daripada molekul yang kompleks kepada molekul yang ringkas dan kita perlu bantuan enzim. Apa dia enzim? Jangan risau, sebentar lagi kita bincang lebih lanjut ya. Jadi kalau kita bandingkan pencernaan fizikal dan pencernaan kimia ni, dua-dua ni berlakunya pemecahan makanan dan dua-duanya berlaku dalam salur pencernaan. Tetapi pencernaan fizikal ni berlaku di dalam mulut, manakala pencernaan kimia ni berlaku merata tempat, ada di mulut, perut, duodenum dan juga usus. Pencernaan fizikal ni kita tak libatkan enzim, manakala pencernaan kimia kita libatkan bantuan enzim. Banyaknya istilah yang baru kan? Jangan risau, pada akhir video ni awak akan faham dah apa dia salur pencernaan, di mana letaknya duodenum, apa dia enzim. Okey, sabar ya. Seterusnya kita akan tengok salur pencernaan. Salur pencernaan ini adalah jalan yang dilalui oleh makanan apabila makanan masuk ke dalam badan kita. Jadi dia bermula di mulut. Lepas mulut, makanan akan masuk ke esophagus. Esophagus adalah tiub yang panjang ni, yang sambung mulut kepada perut. Lepas esophagus, makanan akan masuk ke dalam perut. Lepas tu, duodenum. Duodenum tu sekerak sini je. Okey, duodenum ini adalah permulaan usus kecil. Sebaik saja makanan tu keluar dari perut sebelum masuk usus kecil. Okey, sekerat yang kecil ini adalah duodenum. Lepas duodenum dia masuk usus kecil. Lepas tu usus besar pula. Lepas itu rektum dan akhir sekali dubur yang keluar dari badan kita. Jadi ini adalah salur pencernaan. Kena ingat semua nama ni ya. Sangat penting. Selain daripada organ-organ yang ada pada salur pencernaan ini, terdapat juga organ lain, okey, yang terlibat dalam pencernaan makanan. Okey, jadi organ lain adalah kelenjar liur, hati, pundi hempedu dan juga pankreas. Semua ini adalah organ lain yang terlibat dalam pencernaan makanan manusia. Okey, yang terlibat dengan sistem pencernaan manusia. Tapi makanan tak masuk dalam organ ni ya. Okey, makanan tidak akan masuk ke dalam kelenjar liur, makanan tidak akan masuk ke dalam hati, punti hempedu ataupun pankreas. Tapi organ ini terlibat juga.
Okey, kita akan tengok macam mana organ tersebut terlibat. Pertama sekali, makanan akan masuk ikut mulut. Jadi kita tengok dari satu tempat ke satu tempat yang lain apa yang berlaku. So, dekat mulut, makanan dikunyah oleh gigi. Jadi pencernaan fizikal berlaku. Cebisa makanan tersebut pula akan dilembutkan oleh air liur. Lepas tu, ini enzim pertama yang Cikgu Teo akan memperkenalkan, iaitu amylase. Okey? Amylase yang boleh dijumpai dalam air liur akan uraikan kanji kepada maltosa. Jadi ini adalah pencernaan kimia. Okey? Pencernaan fizikal berlaku di mulut dan pencernaan kimia juga berlaku di dalam mulut. Okey, so sekali lagi, amylase adalah sejenis enzim yang akan cernakan kanji kepada maltosa. Apa dia kanji? Kanji sebenarnya boleh dijumpai dalam makanan daripada kelas karbohidrat. Okey, karbohidrat. Seterusnya, makanan tu akan ditelankan, dia akan masuk ke dalam esofagus. Okey, makanan yang masuk ke dalam esofagus ni bukan lagi makanan sebenarnya, dah dikunyah. Okey, dah dicampur dengan air liur, kanji sudah dicernakan jadi maltosa. Jadi dia disebut sebagai bolus. Macam mana bolus ini bergerak sepanjang esofagus ni? Dengan proses peristalsis. Perkataan yang kita pernah jumpa kan dekat kelas makanan pelawas dan juga di pencernaan fizikal tadi. Jadi, apakah maksud peristalsis ni? Macam mana makanan ini boleh bergerak sepanjang esofagus ni? Awak tengok sini ya. Yang atas ni, dekat bahagian atas ni, otot sini akan mengecut dan bahagian bawah akan mengendur. Dan pergerakan ini akan tolak bolus tu ke bawah. Lepas tu, apabila bolus ada di sini, dekat sini pula akan mengecut dan bahagian bawah sikit sini akan mengendur supaya dia akan tolak lagi bolus ke bawah. Jadi mengecut, mengendur, mengecut, mengendur sehingga bolus ini ditolak masuk ke dalam perut. Okey, so pengecutan dan pengunduran ini yang menyebabkan makanan boleh bergerak sepanjang esofagus. Pergerakan tersebut dinamakan sebagai peristalsis. Ketiga, daripada esofagus dia sudah masuk ke dalam perut. Dinding perut akan merembeskan protis dan asid hidroklorik. Kita tengok asid hidroklorik dulu. Apakah fungsi asid hidroklorik ini? Asid hidroklorik ini dirembeskan untuk mengaktifkan protis supaya protis boleh buat kerja sekejap lagi. Okay. Lepas tu asid hidroklorik ini juga berfungsi untuk membunuh bakteria yang ada dalam makanan. Seterusnya, protis pula adalah sejenis enzim kan Cikgu Teo kata tadi. So, protis ni bertanggungjawab untuk cernakan protein. Okay? Dia cernakan protein menjadi polipeptida. Dan makanan yang separa cair pada takat ini disebut sebagai kem. Jadi sekali lagi, protis adalah enzim yang cernakan protein kepada polipeptida. Lepas tu, makanan akan masuk ke dalam duodenum. Duodenum ini adalah bahagian pertama usus kecil. Okey, bahagian pertama usus kecil. Hati sekarang akan memainkan peranan. Apakah fungsi hati? Hati akan menghasilkan jus hempedu. Hati ini dia hanya hasilkan jus hempedu, dia tak simpan. Dia simpan di mana? Simpan di dalam pundi hempedu. Dan jus hempedu ini akan masuk ke dalam duodenum sini untuk buat apa? Fungsi jus hempedu adalah untuk mengemulsikan lemak menjadi titisan yang kecil. Okey, dia pecahkan lemak tersebut supaya dia jadi titisan-titisan kecil. Selain tu, jus hempedu ini juga berfungsi untuk menetralkan asid yang ada dalam kem. Ingat lagi tak tadi kem yang ada di dalam perut ada asid hidroklorik kan? Jus hempedu ini akan neutralkan dia balik. Alright.
Lepas tu, pankreas juga akan memainkan peranan. Apakah fungsi pankreas ni? Pankreas ini akan hasilkan jus pankreas. Okey. Makanan tidak akan masuk ke dalam pankreas, tapi pankreas akan keluarkan ataupun hasilkan jus pankreas dan bebaskan dia ke dalam duodenum, ya. So, apa yang ada dalam jus pankreas ni? Ada enzim amylase, ada protease dan ada lipase. Amylase dan protease kita sudah tahu, lipase adalah enzim baru, kan? Jadi kita tengok jus pankreas ni satu persatu. Sekali lagi, ini adalah pankreas, bahagian sini. Pertama sekali, amylase. Tadi kita pernah jumpa dia, kan? Pernah kenal dengan dia, kan? Dia di mana? Ada di dalam mulut. Amylase ini tadi ada dirembeskan oleh kelenjar air liur. Boleh dijumpa dalam air liur. Amylase ni fungsi dia cernahkan kanji kepada maltosa. Cikgu Teo, bukankah kanji tadi sudah dicernahkan dalam mulut? Ya, betul. Tadi kanji sudah dicernahkan dalam mulut, tapi mungkin ada lagi kanji yang tak sempat dicernahkan. Jadi pencernaan tu akan sambung di duodenum. Okey? Seterusnya protease. Tadi dalam perut pun ada protease, kan? Protease ni tadi dia akan cernahkan protein menjadi polipeptida. Protease di sini akan sambung kerjanya. Okey, macam mana dia sambung? Dia cernahkan polipeptida pula. Okey, kepada dipeptida. Lepas tu ini ahli baru ni, member baru. Enzim lipase pula. Enzim lipase ni berfungsi untuk mencernahkan lemak untuk menjadi asid lemak dan gliserol. Okey. Lepas tu makanan tu akan masuk daripada duodenum nombor 4 ni ke dalam nombor 5, usus kecil. Usus kecil akan rembeskan enzim maltase dan protease. Ada ahli baru lagi, maltase. Okey, protease kita pernah jumpa. So, maltase ni dia akan cernahkan maltosa kepada glukosa. Ingat maltosa ni dari mana? Tadi amylase sudah cernahkan kanji menjadi maltosa, kan? Maltosa ni pula perlu dicernahkan sekali lagi oleh maltase menjadi glukosa. Protease sambung kerja. Tadi protease kerja dia sudah sampai di peptida. Protease akan cernahkan lagi di peptida ni supaya menjadi asid amino. Lepas itu, makanan yang tak tercerna ni akan masuk ke dalam usus besar. Apabila makanan yang tak tercerna ni bergerak sepanjang usus besar ni, penyerapan semula air akan berlaku. Lepas tu, sisa dia, sisa makanan tersebut yang tak tercerna akan disimpan sementara di dalam rektum nombor 7. Pada takat ini, sisa ni dinamakan sebagai tinja. Simpan berapa lama? Simpan sehinggalah awak pergi ke tandas untuk membuang. Okey? Jadi, tinja akan disingkirkan dari badan melalui dubur. Okey? Melalui dubur. Jadi, akhirlah perjalanan. Okey? So, sekali lagi kita tengok enzim pencernaan. Tadi kita tengok banyak enzim, kan? Macam-macam nama ada. So, apa sebenarnya enzim ini? Enzim dibuat daripada protein sebenarnya. Dan enzim ni fungsi dia untuk mempercepatkan pencernaan makanan. Enzim yang kita tengok dalam topik ini adalah amylase, maltase, lipase dan protease. Okey, kita susun semula maklumat tersebut mengikut kelas makanan. Pertama sekali, kanji. Ingat lagi tak, kanji apa dia? Adalah karbohidrat. Contohnya roti, nasi, mi dan sebagainya. Jadi, enzim yang bertanggungjawab untuk mencernahkan kanji adalah amylase. Amylase akan cernahkan kanji menjadi maltosa. Dan ini berlaku di dalam mulut dan juga duodenum, di mana amylase akan dirembeskan oleh kelenjar air liur dan juga pankreas. Lepas itu, maltase pula akan sambung kerja. Maltase akan cernahkan maltosa menjadi glukosa. Dan maltase ini dirembeskan oleh usus kecil. Jadi, kesimpulan dia ialah
hasil akhir pencernaan untuk kanji adalah glukosa. Macam mana pula dengan protein? Untuk protein, sumber makanan yang ada adalah telur, daging, semua jenis daging, ayam ke, daging lembu, ikan dan sebagainya. Semua ini adalah protein. Enzim yang terlibat adalah protein sahaja, tapi banyak peringkat. Peringkat pertama, protein akan cernakan protein menjadi polipeptida, dan protein ini dihasilkan atau dirembeskan oleh perut. Lepas tu, protein akan cernakan pula polipeptida menjadi dipeptida, dan protein ini dirembeskan oleh pankreas, dan ini berlaku di dalam duodenum. Lepas tu, protein juga yang akan cernakan dipeptida menjadi asid amino, dan protein ini dirembeskan oleh usus kecil. Okey. Jadi, hasil akhir pencernaan untuk protein adalah asid amino. Seterusnya kita tengok pencernaan lemak pula. Pencernaan lemak satu je peringkat dia. Okey, dan enzim yang terlibat pun satu saja. Okey. Contoh makanan yang ada lemak adalah mentega. So, enzim yang terlibat ialah lipase, cernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Dan lipase ni dirembeskan oleh pankreas. Okey, ini berlaku di dalam duodenum. Dan hasil akhir pencernaan lemak senang. Okey, sebab dia satu peringkat saja, iaitu asid lemak dan gliserol. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.